Okey, itu tadi kita dah pun menyaksikan salah seorang daripada bekas pesakit kanser kolorektal ini di mana menceritakan pengalaman beliau sendiri bagaimana antara simptom awalnya dan sekarang ini telah pun melalui rawatan susulan akibat kanser ini. Kalau kita lihat tadi dalam kisah tadi itu beliau mengatakan bahawa beliau terpaksa melakukan pembedahan potong usus. Jadi, nak tanya kepada Prof sendiri, adakah ianya merupakan antara rawatan yang terakhir yang boleh dilakukan untuk menyelamatkan pesakit-pesakit kanser ini? Sebenarnya rawatan kanser usus ni, kanser kolorektal bergantung kepada peringkat atau stage ya. Jadi pada peringkat awal ataupun pra-kanser berkemungkinan juga tak perlu menjalani pembedahan sebab kemungkinan ketumbuhan itu masih kecil, belum lagi berubah menjadi kanser sebenarnya dan boleh dikeluarkan melalui teropong atau kolonoskopi. Okey, tetapi kalau sudah menjadi kanser dan pada peringkat pertama atau stage 1, kita cuma menjalani pembedahan dan pembedahan sekarang ni kan sudah makin maju kan. Jadi kita tak selalunya perlu buat potongan yang besar. So apa yang kita lihat pada skrin sekarang ni ialah kaedah laparoskopik ataupun minimally invasive ya, di mana kita tebuk lubang kecil-kecil dan kita boleh menggunakan alat-alat untuk memotong usus tu dan mengeluarkan usus tu melalui potongan kecil juga. Baik, berdasarkan daripada rawatan diberikan ni kan, kadang-kadang ada juga pesakit yang mungkin tak nak buat pembedahan dan sebagainya kan. Bagaimana doktor berhadapan dengan pesakit-pesakit yang sebeginilah? Ya, selalunya yang tak nak buat pembedahan ni sebab dia takut. Dia takut bahawa pembedahan tu berbahaya dan mungkin dia pernah dengar cerita-cerita dari kawan-kawan ke keluarga ke, saudara saya buat pembedahan lepas tu tak selamat juga. Jadi sebenarnya kita tak boleh nak samakan keadaan kita sendiri dengan keadaan orang lain dan kita tak boleh bandingkan keadaan sekarang dengan kaedah 50 tahun lalu. Jadi sekarang ni pembedahan memang selamat kalau dibuat secara terancang. Kita tak naklah tunggu sampai dah jadi kecemasan kan. Maknanya masa tu risiko lebih tinggi. Tapi kalau secara terancang memang kita boleh jalankan pembedahan tu dengan selamat. Dan sekarang ni saya dah tunjukkan tak semestinya ada pemotongan besar, kita boleh buat melalui lubang kecil. Jadi kita buat kaunseling lah macam tu. Kadang-kadang perlu lebih dari sekali buat konsultasi di klinik lah. Tapi kalau boleh tu kita tak maulah sampai ke tahap pembedahan macam ni kan, walaupun kita lihat pembedahan sekarang ni makin lama makin canggih dengan menggunakan teknologi moden dan sebagainya. Okey doktor, kita nak kalau boleh yang mana saya sebut tadi tu, kita kalau boleh kita nak elakkan lah daripada kita ni dapat penyakit kanser ini. Apa mungkin tindakan yang boleh kita buat? Sebab ada juga yang orang cakap, kadang-kadang orang kita ni tak faham. Ada orang kata macam makan pedas pun boleh menyumbang juga kepada kanser kan. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan apa mungkin saranan? Jadi sebenarnya apa yang kita perlu amalkan ialah gaya hidup yang sihat. Okey, sebenarnya kita semua tahu ni, cuma nak susah nak apply kan. Jadi dari segi pemakanan kita hendaklah kurangkan makanan berlemak, makanan yang banyak red meat ya, protein, yang macam wagyu beef yang banyak lemak dalam tu. Itu yang menjadi masalah yang sebab bakar-bakar bila kita bakar, kita akan tukarkan protein tu jadi bahan yang karsinogenik yang boleh mendatangkan kanser. Selain daripada itu, kita perlu banyakkan sirat dalam makanan gentian ya. So fruit, vegetable, buah-buahan dengan sayur-sayuran perlu banyak. Pesakit saya selalu kata, saya banyak makan, tapi sebenarnya apa yang dia makan tu tak cukup. Dalam sehari kita perlu ada lebih kurang 5 portion buah atau sayur. Jadi saya rasa kebanyakan kita tak makan sebanyak tu kan. Lepas tu tak cukup minum air, tak banyak exercise, kita duduk saja dekat office kan. Jadi gaya hidup macam ni memang tidak sihat lah dan tidak sihat untuk usus juga. Selain daripada itu, kita tahu bahawa ada sedikit risiko yang mungkin didatangi oleh bakteria yang berada di dalam usus kita. So dalam usus kita ada pelbagai bakteria kan. Ada yang useful, yang berguna, dan ada yang berkeupayaan untuk mendatangkan mudarat lah. Tetapi selalunya yang baik itu lebih daripada yang jahat lah. Okey. Tapi dalam sesetengah keadaan mungkin bakteria yang jahat tu macam menjadi lebih dan itu boleh mendatangkan perubahan
awal untuk menjadi kanser. Tapi kalau sekarang ni kan macam saya kira di farmasi pun banyak juga yang macam suplemen macam probiotik dan sebagainya. Adakah itu antara langkah yang boleh diberikan, especially macam untuk anak-anak kita kan? Kan dia minuman. Kadang-kadang budak-budak ni, doktor tahulah sayur tak nak, buah tak nak, geram kita. So sebenarnya peranan probiotik ni cuma sebagai suplemen dan sebenarnya kita tak galakkan kalau pemakanan kita sudah sihat, kita tak sebenarnya perlu mengambil suplemen sebab bahan dalam probiotik tu kita boleh dapati daripada pemakanan biasa seperti yogurt kan ataupun benda-benda yang kita kata preserve lah macam kimchi, yang jeruk-jeruk ni semua memang banyak probiotik sebenarnya dalam tu. Jadi kalau suka makan tu makan je lah. Tak payah beli yang mahal-mahal kan. Tetapi kita gunakan probiotik dari farmasi tu ialah apabila pesakit kita dah mengalami masalah di mana mungkin ada perubahan dalam kandungan usus dia. So misalnya kalau dia pernah sakit dan kita perlu rawat dengan antibiotik yang kuat. Jadi itu akan mengubahkan komposisi bakteria di dalam usus. So jenis-jenis macam itulah. Prof. Okey, bercakap tentang yogurt, bercakap tentang tadi tu suplemen dan sebagainya. Saya dengarlah ada orang cakap yang kita tak boleh nak mengamalkan makanan atau minuman tu berhari-hari. Betul ke tanggapan tu Prof? Sebab apa? Sebab orang cakap boleh rosak usus kau kalau kau minum hari-hari benda yang boleh membersihkan usus ni. Macam mana sebenarnya pula, apa yang kita galakkan ialah kita pelbagaikan diet kita. Jadi kita tak naklah makan benda yang sama setiap hari kan. Bila kita ada kepelbagaian, bererti kita berupaya untuk mendapatkan kebaikan atau faedah daripada makanan tu tanpa mendapat kesan negatif ya kalau kita terlalu banyak makan benda tu. So kepelbagaian disarankan. Kepelbagaian tu kena ada ilmu. Betul. Boleh makan saja kan. Dia bukan kena buat research lah. Ikutlah kan. Kalau kita suka makan buah, makanlah buah. Kalau makan sayur, kalau boleh tu combine, gabungkanlah kan sayur. Tapi kan macam kita makan buah pun bukan makan buah yang sama setiap hari kan. Kita pelbagaikan lah. Tapi kalau kita lihat untuk yang terkena ataupun yang mendapat penyakit kanser kolorektal ni, lebih diberikan kepada wanita ke lelaki ke jantina ke atau bagaimana? Okey, secara umumnya kanser kolorektal ni lebih kerap terjadi di golongan lelaki. Tetapi bukanlah macam kanser prostat kan. Kanser prostat memang 100% semua lelaki kan. Tapi bagi kanser kolorektal pecahannya lebih kurang dalam 55% dan 45%. So 55 ialah lelaki, 45 perempuan. Maknanya lelaki lebih sedikit sahaja. Mungkin nasihat doktor sendirilah kepada penonton MHI berkenaan dengan kanser kolorektal ni. Nasihat saya, saring awal. Okey, jadi di Malaysia ni macam saya kata tadi, kita galakkan dari umur 50-an. Kalau ada sejarah keluarga, dari umur 40-an dah perlu mula dan kadang-kadang lebih awal daripada itu. Sebab kalau kita tengok kajian yang dibuat, kalau nak bagi tahu kepada orang tentang kanser kolorektal ni hanya 30 ke 40% saja yang mengetahui tentang kanser ini, dan daripada jumlah itu mereka tahu tapi mereka tak pergi pun buat saringan. Betul doktor? Betul. Kadang-kadang kita pun dah cakap kan, kita dah explain lah macam-macam tentang kanser ni, masih tak nak juga sebab takut. Sebenarnya takut. It's what ignorance is bliss kan. Dia lebih nak tak tahu daripada tahu. Saya rasa itu satu persepsi biasa di kalangan kita apabila berkaitan dengan kanser. Kan? Sebab dia takut untuk berhadapan dengan tu. Tahu-takut ada kanser kan. Tapi yang baiknya dengan kanser kolorektal ni, kalau kita kesan awal, kita boleh cegah. Boleh cegah, dia bukan dan pengakhiran. Boleh sembuh. Bukan, definitely not. Sebenarnya sekarang ni walaupun peringkat 4 pun ada segelintir yang kami dapat sembuhkan juga. Jadi jangan takut. Datang jumpa doktor. Okey. Jumpa doktor dengan cepat. Takut nanti kalau kita dah di peringkat akhir, kos rawatan pun makin lama makin tinggi. Betul. Kaedah rawatan pun kena buat pembedahan dan sebagainya. Bukan saja pembedahan, nanti kena buat kemo lah, kena buat radioterapi lah. Macam-macam nanti kan. Baik. Saya kira itu antara perbincangan kita berkaitan dengan kanser kolorektal. Doktor pun dah berkongsi banyak juga bagaimana, tapi bukan pengakhiran. Itu sebenarnya yang kita perlu ambil tahu. Sebab kadang-kadang berkata kanser je, alamak.
Betul. Dah tak ada masa depan. Kalau itu yang kita kena ubah sebenarnya. Kalau kita ada sejarah keluarga tu lagi kata orang tu kita kena beri lebih perhatian. Betul. Kalau kita ni sebagai orang yang sihat ni, jagalah pemakanan kita. Baik. Terima kasih Profesor Dr. April Camilla Roslani. Saya suka. Sebab doktor ni unik. Dia banyak fakta unik. Trivia. Okey, trivia. Doktor lahir dekat PPUM. Sekarang bertugas di PPUM. Lepas tu, ayah dan ibu pun doktor juga. Mak jururawat. Nampak. Nampak. Legasi. Kalau nak cerita sejarah PPM ni bolehlah. Boleh. Bersama dengan Prof. Okey, terima kasih sekali lagi Prof. Sama.